Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, brother? Kita teruskan usaha kita untuk menambah baik, memahami dengan lebih baik fakta-fakta penting ni, khususnya untuk menghadapi peperiksaan. Okay, hari ini saya nak menerangkan tentang tema 2 berkaitan dengan absolute monarki ataupun raja berkuasa mutlak di Eropah. Pertama, kita akan lihat raja berkuasa mutlak di Eropah ini semasa pemerintahan Raja Louis ke-14, iaitu daripada tahun 1550 hingga 1800. Dan kita akan lihat juga kejayaan dan kegagalan Raja Louis ke-14 ini. Di bawah pemerintahan Raja Louis ke-14, Perancis menjadi kuasa Eropah pada waktu itu. Perancis salah satu negara yang memiliki tentera terbesar dan menjadi pusat kebudayaan Eropah. Dua perkara berlaku. Satu, kuat dari segi tentera. Yang kedua, kebudayaan di Eropah juga berkembang pesat semasa zaman Raja Louis ke-14 ini. Eropah kini berlaku peningkatan kuasa mutlak raja, di mana kebanyakan negara-negara Eropah pada waktu itu sedang berusaha untuk mengukuhkan kedudukan raja sebagai raja yang berkuasa mutlak. Ini seperti selain daripada Raja Louis ke-14 ini, seperti Raja Rusia itu Ivan the Terrible, itu juga Peter the Great, Catherine the Great, ini yang juga sedang berusaha untuk mengukuhkan kuasa mutlak raja. Itu juga raja-raja Eropah yang lain seperti Raja Austria, Maria Theresa. Di England, Raja James pertama dan Charles pertama yang kita telah lihat sebelum ini juga sama, cuba mengukuhkan kedudukan ataupun kuasa mutlak raja. Selain itu, terdapat juga Raja Spanyol seperti Philip II dan juga Raja Prussia, Frederick the Great. Mereka sedang berusaha untuk mewujudkan kuasa monarki ataupun kuasa mutlak raja yang dipanggil absolute power. Dan mereka boleh menguasai Eropah dan mereka juga boleh menguasai kekayaan negara. Itu antara perkara penting yang berlaku semasa perluasan kuasa oleh raja-raja yang berkuasa mutlak ini. Teruskan bersama saya untuk memahami dengan lebih jelas, khususnya tentang kejayaan dan kegagalan Raja Louis ke-14 dan sebagai sebuah ataupun sebagai seorang raja yang mutlak di Perancis pada waktu itu. Ada dua perkara penting berkaitan dengan Raja Louis ke-14. Pertama, usaha baginda untuk mengukuhkan kedudukan raja berkuasa mutlak. Dan pada masa yang sama, dia juga seorang yang minat pada bidang seni dan menjadi penaung kepada perkembangan seni di Perancis. Pada mulanya, Raja Louis menguasai sepenuhnya pemerintahan ketika menterinya Mazarin meninggal dunia. Dia adalah raja yang pertama selama berabad-abad yang tidak memiliki ketua menteri di sisinya. Dengan cara ini, Raja Louis dapat menentukan nasib Perancis sendiri. Kedua, Raja Louis juga dapat mengawal para bangsawan dengan menggunakan istana agungnya di Marseille, yang dipanggil Versailles. Di sini dia ingin para bangsawan terganggu disebabkan keindahan dan serangan hiburan di tempat itu. Jadi golongan bangsawan akan tertarik dengan hasil-hasil seni kemewahan yang telah wujud di istana waktu itu, yang menyebabkan mereka menyokong Raja Louis. Jadi bila dia mengembangkan seni, yang menjadi penaung kepada seni, jadi ianya bermula dari cintanya pada seni berasal dari ibunya, dan ketika dia menguasai keadaannya, dia meminta pembuatan seni baru. Kemungkinan karya besar yang diciptakan Louis adalah istana Versailles, iaitu yang saya katakan tadi. Dia menggunakan kemewahan, kemewahan yang dilambangkan dengan hasil ciptaan seni dan seni bina yang hebat itu untuk menarik golongan bangsawan supaya menyokong mereka. Ini juga didorong oleh kecintaan Louis terhadap seni dan fashion. Ini menyebabkan Perancis menjadi pusat perkembangan budaya di Eropah. Bahasa Perancis menjadi bahasa kebangsaan. Perancis kini dianggap sebagai kekuatan melalui perubahan budaya. Kedua perkara berlaku serentak. Pada masa yang sama, dia mengukuhkan budaya Perancis. Dan pada waktu yang sama juga
digunakan pengukuhan ini untuk menyatukan rakyatnya, golongan bangsawan, untuk menyokong kuasa mutlak raja. Dan akhirnya dengan gabungan kedua-dua perkara ini, maka Raja Louis telah mencapai kejayaan dari segi politik. Dia telah meningkatkan sokongannya kepada bangsanya dengan membatalkan Edict of Nantes. Edict of Nantes ni adalah satu promulgasi ataupun peristiharan yang memberikan kebebasan beragama kepada penduduk Kristian yang beragama Katolik ataupun bermazhab Katolik dengan bermazhab Protestan, dengan alasan negara yang dia dapat mengusir Calvinis di Perancis. Calvinis ini adalah golongan Protestan yang dipanggil Huguenot. Kalau di England kita panggil Puritan, golongan Puritan. Dengan kekuatan yang penuh, Raja Louis dapat melancarkan perang dengan bangsa-bangsa lain dengan mudah, sebab rakyat menyokong dia, golongan bangsawan menyokongnya, ahli politik dan sebagainya, semuanya menyokong raja. Jadi waktu itu dia boleh menggunakan kedudukan raja berkuasa mutlak itu untuk mengukuhkan kedudukan raja. Ini menunjukkan tentera yang besar ni, namun tentera ini juga telah merugikan ekonomi negara, sebab pembiayaan untuk ekspedisi tentera itu akan memberikan kos yang tinggi. Ini terutamanya apabila tentera ini gagal dalam usahanya untuk meluaskan kuasa dan luar daripada Perancis. Itu yang membawa kepada kejatuhan Perancis nanti. Perancis memiliki kelebihan dalam perdagangan dan juga perang pada peringkat awalnya. Itu yang membawa kepada kemakmuran dan kejayaan. Raja Louis ke-14 ini mengukuhkan kuasa mutlak rajanya di Perancis. Raja Louis telah melakukan beberapa siri peperangan di beberapa negeri sekaligus menyebabkan pasukannya akhirnya telah membantutkan perkembangan Perancis. Disebabkan saya kata tadi, akhirnya Perancis akan berhutang, mengalami defisit dari segi kewangan. Ini disebabkan kos membiayai tentera dan ekspedisi tentera itu akan mengambil belanja yang tinggi. Ini akhirnya merugikan Perancis. Peperangan ini seperti perang pengganti Spanyol. Peperangan di Spanyol telah membawa kepada revolusi Perancis. Ini disebabkan keadaan ini tidak memberi kelebihan kepada Raja Louis ke-14, khususnya di akhir pemerintahannya. Ini akhirnya membawa kepada berlakunya revolusi Perancis, yang menyebabkan akhirnya raja terpaksa turun tahta. Itu perkembangan secara umumnya semasa pemerintahan Raja Louis ke-14, bagaimana dia menggabungkan kuasa mutlak raja itu dengan memperkembangkan seni yang menjadi lambang kemewahan dan juga kebanggaan kepada budaya Perancis pada waktu itu. Mari kita faham beberapa konsep penting sebelum saya jelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan Raja Louis ke-14. Pertama ialah Huguenot. Siapa dia Huguenot? Huguenot ini adalah rakyat Perancis yang juga beragama Kristian tetapi bermazhab Protestan. Ini sejak abad ke-15 dan hingga abad ke-16. Kedua adalah Henry keempat. Itu seorang putera Huguenot yang mewarisi takhta Perancis pada tahun 1589. Yang ketiga, Edict of Nantes, iaitu suatu proklamasi yang dikeluarkan oleh Henry keempat yang memberikan toleransi beragama kepada golongan Huguenot ini dan juga kebebasan kepada Kristian Katolik diamalkan. Yang keempat adalah Kardinal Richelieu. Beliau ialah Ketua Menteri Perancis yang dilantik oleh Raja Louis ke-13 pada tahun 1624. Dia telah menumpukan selama 18 tahun untuk memperkukuhkan pemerintahan pusat di Perancis. Yang keempat adalah Jean-Baptiste Colbert, itu Menteri Kewangan Louis ke-14 yang telah menerapkan perluasan yang dipanggil ekonomi merkantilisme untuk meningkatkan ekonomi Perancis. Ini adalah suatu tokoh yang penting yang memajukan Perancis pada waktu itu. Dan satu lagi tokoh penting adalah sudah pasti Raja Louis ke-14. Itu seorang raja yang mewarisi takhta Perancis pada tahun 1643 dan terus berkuasa dengan kuasa mutlak.
dengan mengatakan akulah negara. Satu lagi konsep penting adalah intendant, iaitu seorang pegawai kerajaan yang ditugaskan untuk mengumpul cukai ataupun menuntut cukai, merekrut askar dan menjalankan perluasan kuasa raja di setiap wilayah di Perancis. Versailles, iaitu kediaman kerajaan Perancis dan kursi pemerintahan yang ditubuhkan oleh Raja Louis ke-14. Dan satu lagi konsep penting adalah balance of power, keseimbangan kuasa. Ini pengagihan kekuatan, ketenteraan dan ekonomi di antara negara-negara di Eropah khususnya untuk mengelakkan mana-mana negara menjadi terlalu kuat. Inilah antara perkara-perkara penting yang kita boleh kaitkan dengan kuasa mutlak raja, khususnya Raja Louis ke-14. Okey, persoalan yang pertama, bagaimana Perancis menjadi kuasa utama Eropah di bawah pemerintahan kuasa mutlak semasa pemerintahan Raja Louis ke-14. Pertama, Perancis menikmati masa damai ataupun keadaan yang aman pada waktu itu, khususnya di akhir abad ke-14, di mana raja-raja Perancis telah memantapkan kedudukan dan kekuasaan mereka pada waktu itu. Raja Louis ke-14 menjadi raja mutlak dan membina istana di Versailles sebagai satu simbol kekuatan dan lambang kekayaannya. Seperti yang saya terangkan di awal tadi, dia mendapat sokongan golongan gereja dan juga golongan bangsawan. Ini disebabkan dia telah menggunakan perkembangan seni dan budaya Perancis itu dan kemewahan yang telah diberikan kepada golongan ini dan juga rakyat, maka dia telah mendapat mengukuhkan kedudukannya pada waktu itu. Perancis hancur akibat perang ke atas agama pada akhir abad ke-15. Perang ini dilancarkan antara majoriti Katolik dan juga golongan Protestan yang dipanggil Huguenot tadi. Jadi pembalahan antara dua kumpulan ini, khususnya di akhir abad ke-15, telah membawa kepada kehancuran Perancis di peringkat awal. Keganasan terburuk selama ini bermula pada cuti Katolik pada tahun 1572. Ketika itu 3,000 orang Huguenot telah terbunuh. Jadi pergaduhan antara dua kumpulan Kristian yang berbeza fahaman tentang masalah ini yang telah membawa kepada krisis ataupun rusuhan kaum. Dia bangsa Islami tapi rusuhan berdasarkan perbezaan agama. Itu antara Katolik dan Protestan. Ini yang menyebabkan 3,000 orang terbunuh di hari Saint Bartholomew yang melambangkan pecahnya pemerintahan Perancis pada waktu itu. Raja Henry keempat, seorang Huguenot ataupun bermazhab Huguenot, telah mewarisi takhta Perancis pada tahun 1589. Dia memerangi golongan Katolik selama 4 tahun dan kemudian masuk agama Katolik. Walaupun begitu, Henry mengeluarkan Edict of Nantes pada tahun 1598 untuk melindungi Protestan dengan memberikan toleransi keagamaan kepada Kristian Huguenot. Itu antara langkah penting yang dibuat untuk memulihkan keadaan ini, untuk menamatkan ataupun mengurangkan perselisihan antara dua mazhab tadi, Katolik dan juga Protestan di Perancis. Seterusnya, Henry berusaha untuk memperbaiki Perancis. Tujuannya katanya adalah meletakkan ayam di setiap periuk. Maksudnya setiap rakyat ini, daripada golongan bangsawan sampai rakyat biasa, mempunyai makanan ataupun mendapat kemewahan daripada kekayaan Perancis. Itu yang cuba dibuatkan. Ini cuba dilakukan oleh Raja Henry keempat. Jadi Henry keempat banyak meningkatkan birokrasi kerajaan. Misalnya, kerajaan telah membina jalan dan juga jambatan, memberi keadilan dan menghidupkan kembali pertanian. Ini membawa kepada kemakmuran Perancis pada waktu itu. Henry juga mengurangkan kuasa golongan bangsawan
Dengan melakukan hal ini, dia telah meletakkan landasan bagi raja-raja masa depan untuk memerintah tanpa menggerakkan kekuatan tentera. Maksudnya rakyat puas hati dengan pemerintah raja sebab mereka senang dari segi kehidupan. Mereka ada sumber pendapatan. Mereka memiliki kemudahan yang baik yang telah disediakan oleh Raja Henry keempat pada waktu itu. Jadi apabila diteruskan oleh Raja Henry ke-14, dia sudah pasti memudahkan lagi bagaimana kuasa mutlak raja itu diperkukuhkan oleh Raja Louis ke-14. Apabila Raja Henry keempat dibunuh pada tahun 1610, anaknya yang pada waktu itu berusia 9 tahun menjadi Raja Louis ke-13. Pada mulanya golongan bangsawan berusaha untuk menegaskan kembali kekuatan mereka. Kemudian pada tahun 1624, Raja Louis telah melantik Kardinal Richelieu sebagai ketua menteri. Richelieu menggunakan semua kepintarannya untuk memperkukuhkan pemerintahan pusat. Beliau telah melarang tentera Huguenot dan memberi para bangsawan jawatan tinggi di istana untuk mengikat mereka dengan raja. Ini adalah Raja Henry keempat. Pada awal, Raja Louis ke-14 menjadi raja pada tahun 1643. Beliau menghadapi pemberontakan oleh golongan bangsawan, pedagang dan petani. Jadi usaha untuk mengambil alih kekuasaan dari raja disebut Fronde dalam bahasa Perancis. Rousseau telah menghalau raja muda itu dari istananya. Kejadian ini menyebabkan Raja Louis tidak pernah melupakan pengalaman ini. Dia memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan sepenuhnya dan mengukuhkan kuasanya sebagai raja mutlak. Itu yang dipanggil absolute monarch. Raja Louis ke-14 mengambil matahari sebagai simbol kekuatan totalnya dan mengatakan, akulah negara. Dia tidak pernah mengadakan mesyuarat Estate General. Itu parlimen. Dewan yang terdiri pada wakil dari semua kelas sosial selama pemerintahannya. Jadi dia telah memerintah tanpa melalui parlimen. Selama ini Raja Louis melantik intendant, itu pegawai kerajaan, yang merupakan penengah untuk menjalankan dasarnya dan menjadikan tentera Perancis satu pasukan yang terkuat di Eropah pada waktu itu. Ini antara langkah awal yang diambil oleh Raja Louis untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai raja mutlak di Perancis pada waktu itu. Untuk mengukuhkan kedudukan Raja Louis ke-14 sebagai raja mutlak, bagi dia telah membuat semua dasar ekonomi dengan bertujuan untuk menjadikan Perancis sebuah negara yang terkaya di Eropah. Menteri Keuangan Perancis pada waktu itu, Jean-Baptiste Colbert, telah mengenakan dasar merkantilisme untuk membawa kekayaan kepada perbendaharaan negara Perancis. Beliau telah mempunyai tanah baru untuk pertanian. Misalnya membuka kawasan tanah yang baru untuk pertanian di Perancis. Dia menggunakan taraf yang tinggi, menggunakan tarif ataupun cukai yang tinggi untuk barangan import. Dan yang ketiga, memupuk ataupun mengembangkan tanah jajahan di luar negara. Seterusnya mengatur perdagangan dengan tanah jajahan secara teliti. Ini antara langkah awal ini yang dibuat oleh Jean-Baptiste Colbert untuk mengukuhkan keuangan negara Perancis dan memajukan Perancis pada waktu itu. Namun perkara sebaliknya berlaku dalam usaha Colbert ini untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menyokong Raja Louis yang suka berbelanja. Ini sifat borosnya dalam membelanjakan kekayaan negara. Contohnya ialah Raja Louis telah membina istana Versailles yang sangat besar, mewah, sebagai lambang kekuatan dan kekuasaannya sebagai seorang raja berkuasa mutlak.
Jadi Raja Louis cuba untuk mengukuhkan kedudukannya di istana dengan membina Versailles ini. Jadi dia telah membenarkan golongan bangsawan tinggal bersamanya di kawasan Versailles yang besar ini. Mereka juga tidak dikenakan cukai, bebas cukai, dan semua ini dibuat untuk mengelakkan mereka menjadi ancaman kepada kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak. Melalui upacara pengadilan yang rumit seperti Livet, itu satu upacara yang dibuat oleh Raja Louis, seperti yang saya dah terangkan tadi. Ia telah mengubah para bangsawan daripada pesaing yang berpotensi kepada menjadikan istana tempat untuk mereka mendapatkan hak istimewa. Jadi hubungan yang baik antara golongan bangsawan, gereja telah banyak membantu mengukuhkan kedudukan Raja Louis sebagai raja berkuasa mutlak pada waktu itu. Sebab tu penting para pelajar, Raja Louis dapat mengukuhkan kedudukannya sebagai raja mutlak disebabkan pertama, dia telah menyelesaikan masalah berkaitan dengan mazhab Kristian, Katolik dan Protestan tadi. Itu yang pertama. Kedua, telah memakmurkan, memajukan ekonomi dia melalui menteri kewangannya yang bagus. Ia merancang perkembangan ekonomi dan juga dasar-dasar merkantilisme. Yang ketiga, dia mengawal golongan bangsawan dengan memberikan mereka kelebihan, keistimewaan tertentu supaya mereka menyokong kuasa mutlak raja. Itu antara perkara penting yang dibuat oleh Raja Louis keempat dan usahanya untuk mengukuhkan kuasa mutlak raja pada waktu itu. Satu lagi usaha penting yang dibuat oleh Raja Louis ke-14 untuk mengukuhkan kuasa mutlak raja melalui Versailles dirancang untuk menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan kerajaan, di mana semasa pemerintahan Raja Louis ke-14 selama 72 tahun, apa yang dibuat, apa yang dibina oleh Raja Louis ke-14 ini, misalnya istana yang menjadi lambang kepada kekuatan raja mutlak itu sendiri, di mana semua itu disokong, ditambah baik dengan undang-undang menyokong apa dikatakan sebagai abad yang indah, di mana seni, di mana perkembangan seni dan budaya telah saja dalam bidang drama, lukisan, tarian, balet dan sebagainya, itu telah mengukuhkan kedudukan Raja Louis sebagai lambang kepada kemewahan, kekayaan negara. Jadi rakyat juga mendapat faedah daripada perkembangan itu dan mereka menyokong kuasa mutlak raja itu. Yang dirancang, yang dibuat oleh Raja Louis ke-14. Raja Louis telah menaja Akademik Perancis yang menetapkan standard untuk seni dan juga perkembangan sains di Perancis pada waktu itu. Ini semua telah membantu dia dalam mengukuhkan kedudukannya sebagai raja berkuasa mutlak. Pada akhir pemerintahannya, Perancis adalah negara yang kuat ataupun terkuat di Eropah pada waktu itu. Tapi di sebalik kejayaan ini, akhirnya dia telah membawa juga kepada kelemahan kerajaan Perancis pada waktu itu, disebabkan oleh beberapa keputusan yang dibuat Raja Louis itu tidak berjaya dan mula memberi kesan kepada perkembangan ekonomi dan kemakmuran Perancis sebelum ini. Misalnya usaha memperluas sempadan Perancis, mendalam belanja yang banyak, di mana semua ekspedisi tentera untuk membayar gaji tentera, membuka pertempatan dan sebagainya tidak berjaya, khususnya di Timur. Ini disebabkan dia gagal bersaing ataupun mengalahkan Perancis dalam usahanya untuk mengembangkan empire Perancis. Dan Perancis dan British ini keduanya bertujuan untuk mewujudkan apa yang dikatakan tadi, keseimbangan kuasa antara kuasa-kuasa besar di Eropah. Itu yang pertama, kegagalan yang pertama. Ini menyebabkan Perancis menanggung hutang, beban kewangan dan sebagainya. Usaha Raja Louis juga untuk menyatukan Perancis dan Sepanyol gagal. Ini juga menjadi sebab yang membawa kepada kegagalan
Raja Louis ke-14 untuk mempertahankan kedudukannya. Kelemahan yang ketiga apabila dia membatalkan Edict of Nantes, iaitu kebebasan beragama kepada golongan Huguenot ataupun Kristen Protestan di Perancis, telah menyebabkan kira-kira seramai 100,000 orang Huguenot, itu rakyat Perancis yang beragama Protestan, yang rajin, yang baik sikap tingkah lakunya, telah meninggalkan Perancis dan berhijrah seperti ke Afrika, ke Amerika Utara, khususnya ke Amerika pada waktu itu. Jadi keadaan ini telah membawakan Perancis mengalami kelemahan yang besar, dan akhirnya berlaku revolusi di Perancis. Ini yang menyebabkan Perancis diambil alih selepas ini oleh pemerintahan revolusi, di bawah Robespierre, Maximilien. Itu yang berlaku selepas ini. Jadi Raja berkuasa mutlak di Perancis itu berakhir apabila di hujung pemerintahan Raja Louis XIV, di mana kelemahannya semakin ketara, khususnya dalam dari segi kewangan ataupun ekonomi Perancis tidak lagi semakmur seperti itu sebelum ini. Ini telah mengurangkan sokongan daripada pihak gereja, sokongan daripada golongan-golongan bangsawan dan rakyat juga telah menentang. Ini yang membawa kepada kejayaan revolusi Perancis selepas ini. Ini yang menyebabkan Raja Louis ke-14 akhirnya telah dipanjung, dijatuhkan hukuman mati oleh pendukung revolusi. Pelajar teruskan ulang kaji. Kita perlu memahami fakta sejarah, memahami latar belakang sejarah, memahami konsep-konsep penting yang saya jelaskan tadi untuk memberikan kita berhujah dan memberi huraian yang baik yang saya sebut kakulan. Jadi teruskan belajar, jumpa lagi. Masih ada masa, jadi terus ulang kaji belajar untuk menghadapi besar. Semoga anda semua berjaya. Terima kasih. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah